Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat bersiaran lagi pada malam ini. Dan pada malam ini insyaAllah kita membincangkan sebutan yang ada di dalam istighfar. Sama ada kita nak menyebut Hayyul Qayyum ataupun Hayyul Qayyum. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang sidang pendengar sesi Facebook Live pada malam ini. Bersama saya Ustaz Mujahidin. InsyaAllah saya akan berkongsikan tentang istighfar kita. Dan saya akan fokus pada sebutan Hayyul Qayyum ataupun Hayyul Qayyum. Waalaikumsalam buat Jainah. Ahlan wa sahlan. Okey. Baik. Jadi kita sebut istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah, aku beristighfar ataupun aku mohon ampun kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Alladzi yang la ilaha illahu, tiada satu pun Tuhan melainkan Dia. Al-Hayy, Maha hidup. Al-Qayyum, Maha berdiri dengan sendirinya. Okey, waalaikumsalam Puan Hazianah Nurdin. Ahlan wa sahlan. Baik. Biasanya kita akan mendengar istighfar yang diamalkan ataupun yang dibaca di Malaysia ialah dengan Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, dan jarang-jarang sekali kita dengar istighfar Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mungkin ada yang dah pernah dengar, yang pernah belajar bahasa Arab, mungkin ada yang pernah dengar dan mungkin ada yang first time dengar. Okey, pada malam ini saya nak membincangkan perbezaan kita baca Hayyul Qayyum dengan kita baca Hayyul Qayyum. Okey, secara ringkasnya astaghfirullah, astaghfiru ini di dalam bahasa Arab ia adalah fa'il, perbuatan. Istighfar adalah satu perbuatan, mohon ampun. Dan dia merupakan fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku. Sebab kita bila sebut ni kita sedang mohon ampun. Present, kita sedang buat. Okey, fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku. Dan fi'il mudhari' ini bila dipangkalnya kita lihat ada alif hamzah. Setiap fi'il mudhari' yang dipangkal dia ada alif hamzah. Biasanya dia merujuk kepada aku. Ana, aku ataupun saya. Jadi di sini ada alif hamzah merujuk kepada pelaku dia. Dalam bahasa Arab pelaku ataupun perempuan ini disebut sebagai fa'il. Pelaku ataupun perempuan adalah ana, saya. Macam mana kita tahu ana? Melalui simbol alif hamzah dipangkal. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, na'budu kan, kita jumpa perkataan na'budu. Kalau kita baca a'budu, ada a'budu maksudnya aku sembah. Kalau na'budu dalam Al-Fatihah kami sembah. Astaghfiru, aku mohon ampun. Ya, ada fa'il perbuatan, ada pelaku dia iaitu aku ataupun saya. Dan perkara yang ketiga kita kena cari ialah maf'ulun bih ataupun objek ataupun kita minta ampun pada siapa? Kita mohon ampun pada siapa? Kepada Allah. Jadi di dalam bahasa Arab perkataan Allah ini dia termasuk dalam kategori maf'ulun bih.
Maf'ulun bih ni ialah objek ataupun mangsa ataupun yang kena perbuatan. Kalau makan yang kena makan, kalau minum yang kena minum, kalau mohon ampun yang diminta ampun daripadanya, iaitu Allah lah. Okey, baik. Dan di dalam hukum tata bahasa maf'ulun bih ni, maf'ulun bih ni dia punya hukum baris dia ialah kena baca beratas. Ya. Astaghfirullah, kita tidak boleh baca astaghfirullahu, kita tak boleh baca astaghfirullahi, astaghfirullahal azim. Okey. Dan seterusnya, perkataan al-azim ini merupakan sifat kepada perkataan Allah. Sifat yang kita faham dalam bahasa Melayu, bila ada rajin mesti ada yang rajin, bila ada cantik, ada sifat cantik mesti ada sesuatu yang cantik, rajin mesti ada yang rajin, dan sebagainya. Jadi bila ada sifat maha agung, mesti ada zat yang mempunyai sifat yang maha agung, iaitu Allah. Jadi perkataan al-azim ini adalah sifat kepada Allah. Okey, dan perkataan Allah ini juga disebut sebagai mausuf. Mausuf ni apa? Mausuf ni ialah sesuatu yang diletakkan sifat padanya. Zat, zat ataupun benda yang kita letakkan sifat pada dia. Bila sebut panas, mesti ada yang panas. Contoh dia air, maka air itu adalah mausuf lah, yang disifatkan dengan sifat panas. Bila sebut cantik, cantik ini sifat cantik, mesti ada yang cantik, rumah yang cantik, maka rumah ini adalah mausuf yang disifatkan dengan sifat cantik. Okey, jadi perkataan Allah ini adalah mausuf yang disifatkan dengan sifat maha agung. Okey, dan salah satu ciri-ciri mausuf ini, dia perlu sama baris dengan sifat dia. Sifat dia kena ikut baris mausuf. Di dalam istighfar ni, perkataan Allah berbaris atas. Astaghfirullah, kita baca baris atas, maka sifat dia al-azimah ini menjadi sifat kepada Allah, kena sama barisnya, baris atas. Salah satu yang kena sama, dia ada 4. Tapi untuk sesi pada kali ini saya hanya sentuh satu saja, sebab kita nak fokus pada yang hujung ni, saya takut nanti tak sempat. Okey, jadi salah satu ciri ataupun salah satu persamaan yang kena ada di antara mausuf dan sifat ialah dari sudut baris ni kena sama. Di antara mausuf dan sifat ni kena sama baris. Disebabkan dalam istighfar perkataan Allah berbaris atas, maka sifat dia baris atas. Al-azimah sifat pada Allah. Aku beristighfar, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Jadi agung ini sifat kepada Allah, baris atas. Kita tak boleh baca azimu, tak boleh baca azim. Kemudian al-azim ni sifat yang pertama. Allazi ni jadi sifat yang kedua. Sifat yang pertama Allah yang maha agung, satu. Yang kedua sifatnya yang tiada satu pun Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Sifat yang pertama yang maha agung, yang kedua yang tiada satu pun Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Okey, jadi perkataan al-azim ini sifat yang pertama. Al-lazim ini merupakan sifat yang kedua. Tadi baru disebut kata kena sama ni baris. Kita lihat perkataan Allah dengan al-azim ini sama baris. Tetapi bila kita tengok perkataan al-lazim, baris dia dah tak sama dah. Yang ini adalah mabni. Mabni ni maksudnya tidak boleh berubah, kebal. Di dalam bahasa Arab ada satu kategori perkataan yang orang Arab kata dia ni kerah kepala lah. Kerah kepala tak makan saman, tak boleh berubah. Macam itulah dia. Lahir-lahir al-lazi sampai kiamat bunyinya al-lazi. Tak ada al-lazu, tak ada al-lazah. Okay. Jadi sebab itulah dia tidak nampak baris atas di hujungnya. Okey. Sifat yang pertama ialah agung, yang maha agung. Yang kedua, yang tiada satu pun Tuhan melainkan dia. Boleh ke seseorang, satu zat ni kita letak banyak sifat pada dia? Boleh, tidak ada masalah.
Kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, Ali seorang pelajar yang rajin, suka tolong orang, pemalu, apa lagi? Kita boleh letak bermacam-macam sifat pada seorang. Boleh, tak ada masalah. Jadi di dalam istighfar ni kita mohon kepada Allah. Ya kan tuan-tuan dan puan, kita bila minta ampun, kita mohon ampun ni sebab apa? Sebab kita bersalah lah. Kita banyak sangat buat salah. Jadi kalau kita nak minta ampun, minta maaf pada orang, kan kita selalu puji. Kita puji jadi di dalam istighfar ni boleh je istighfar astaghfirullah, tapi nak lengkap kena habiskan. Sebab mudah-mudahan dengan kita mohon ampun kepada Allah, kita sebut sifat-sifat Allah yang selepasnya, menyebabkan Allah menerima istighfar kita. Dan ulama sebut istighfar yang kita istighfar tu pun kena istighfar. Takut istighfar tu kita buat sambil lupa. Okay. Baik, jadi perkataan sifat yang pertama ialah Maha Agung. Sifat yang kedua, tiada Tuhan melainkan Dia, yang layak disembah melainkan Dia. Dan sifat yang ketiga ialah Maha Hidup. Okay. Dan sifat yang keempat, Maha berdiri dengan sendirinya. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita kata Al-Azim ini sifat, kena sama baris dengan mausufnya yang disifatkan ataupun zat tersebut. Okey? Jadi Al-Azimah baris atas sama dengan baris perkataan Allah. Al-Lazi ni tak baris atas sebab dia mabni. Maka Al-Hayya pun kena baris atas sifat pada Allah. Ya, aku beri sifat pada Allah. Yang pertama sifatnya Maha Agung. Yang kedua tiada Tuhan melainkan Dia. Yang ketiga Maha Hidup. Yang keempat Maha berdiri dengan sendirinya. Maka kita boleh baca Al-Hayyal Qayyumah. Tidak salah untuk membaca Al-Hayyal Qayyumah. Dan pengalaman saya lah di Malaysia ini, saya memang, tapi yang ini memang cara sebutan yang sangat-sangat jarang kita dengar. Saya dengar beberapa tempat saja. Dan salah satu tempatnya, kalau ada di kalangan sidang pendengar pada malam ini yang duduk berhampiran dengan Shah Alam, di section 3 saya dengar di section 3 imam dia Syekh Saleh, daripada, saya tak ingat nama imam tu, dia daripada Syria, memang orang Arab. Memang dia beristighfar baca Hayyul Qayyumah. Jadi betul ataupun salah? Betul. Tidak menjadi masalah kita baca Hayyul Qayyumah. Cuma kita orang Melayu jarang-jarang dengar. Okey, baik. Dan seterusnya, kalau ada yang menjawab pula, Ustaz, ada yang jawab kata, Ustaz, mandai-mandai baca Hayyul Qayyumah ni macam mana? Siapa daripada mana ni? Apa rujukan dia? Okey, kita bincang dari segi grammar, dari segi tata bahasa. Okey, dari segi pembacaan, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, yang ini saya tinggalkan sidang pendengar pada malam ini untuk bertanya pada guru-guru yang mengajar hadis. Tanya mereka, ada tak istighfar macam atas yang kita biasa dengar yang bawah kan? Hayyul Qayyum, okey. Ada tak istighfar yang macam atas ini, Hayyul Qayyumah, di dalam kitab-kitab hadis? Seperti yang saya telah rujuk sebelum ini, memang ada kedua-dua cara bacanya. Cuma sekarang ni saya tidak dapat nak menyebutkan rujukannya sebab keterbatasan masa. Okey, baik. Jadi kita boleh baca Hayyul Qayyumah. Cuma kalau kita dibidas ataupun kita ditegur, ada yang menegur. Dan cerita ini pernah berlaku juga di Malaysia, yang imam baca Hayyul Qayyumah, tiba-tiba datang orang Arab tegur. Arab tegur Melayu. Orang Arab tegur imam Melayu. Imam Melayu istighfar Hayyul Qayyumah. Dia tak beristighfar dengan Hayyul Qayyum. Okey. Akhirnya dia kata, kenapa kamu baca Hayyul Qayyumah? Sedangkan kita dengar di dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Baris depan. Ini macam mana ni? Dalil Al-Quran ni kuat ni. Macam mana nak jawab? Okey. Jadi kalau orang Arab yang tanya macam tu ataupun tegur macam tu, nampak sangatlah dia tidak memperhalusi bahasa dia sendiri. Dia berdalil bukan pada tempatnya. Sebab di dalam ayatul kursi, bacaan perkataan Allah dibaca dengan Allahu.
Allahu berbaris depan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perkataan Allahu baris depan. Jadi di hujung dia hayyul qayyumu baris depan. Cuma di dalam ayatul kursi hayyu itu bukan sifat lah, di tajuk lain. Okey. Baik, jadi salah lah. Kita sekarang ni bila beri sifat, perkataan Allah baris atas, bukan baris depan. Okey. Baik, jadi kita istighfar yang pertama, yang paling mudah untuk kita bagi alasan, kita baca baris atas. Kenapa baca baris atas? Sifat kepada Allah, perkataan Allah baris atas. Kena sama baris. Kena sama baris. Okey. Kalau mengikut istighfar yang biasa kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, jadi kalau kita baca hayyul qayyum, apa alasannya? Tuan-tuan dan puan kena keluarkan satu perkataan, dekat celah-celah ni kena keluarkan satu perkataan iaitu huwa. Huwa ini akan jadi mubtada, subjek. Kemudian al-hayyu ini akan jadi khabar, predikat yang pertama. Al-qayyumu khabar ataupun predikat yang kedua. Okey, kita tak boleh jadikan huwa yang ini sebagai mubtada, tak boleh. Sebab huwa ini adalah milik ayat yang ini. Sebab itu saya dah letakkan dalam bracket, dalam kurungan. Tiada satu pun Tuhan melainkan Dia. Ini berhenti sampai sini. Kalau kita nak letak tanda sini, boleh letak noktah. Tiada satu pun Tuhan melainkan Dia. Berhenti, lepas tu kita kata Dia maha hidup, Dia maha berdiri dengan sendiri. Okey. Jadi sebenarnya kita tak boleh wakaf dekat illa. Tak boleh wakaf dekat illa. Ramai orang beristighfar, dia wakaf dekat illa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita kalau istighfar dengan berima, salah. Bukan saya kata salah rima tu, tak. Salah wakaf. Nanti kan ada yang serang saya pula. Okey, salah berhenti ataupun salah wakaf. Kalau kita cakap bahasa Melayu, kita salah berhenti, makna lari. Kalau saya buat ayat, saya Ali makan roti Bengali bawah rumah. Kalau kita berhenti silap, makna jadi berubah. Ali makan roti Bengali bawah rumah, makna lain. Ali makan roti Bengali bawah rumah, makna lain. Ali makan roti Bengali bawah rumah, makna lain pula. Ali makan roti Bengali ada kat bawah rumah, makna lain. Jadi bila kita berhenti bukan pada tempatnya, maknanya jadi lari, tuan-tuan. Jadi di sini sebenarnya kita tak boleh wakaf kat sini, kena wakaf dekat luar. Jadi lebih baik kita istighfar sambung je terus. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, jadi istighfar yang kita biasa baca hayyul qayyum, alasannya ialah hayyu baris depan dia adalah khabar ataupun predikat. Khabar dalam hukum tata bahasa Arab baris depan. Al-qayyumu adalah khabar ataupun predikat yang kedua, juga hukumnya kena baca baris depan. Jadi khabar ataupun jadi cerita ataupun jadi predikat kepada huwa yang tak nampak. Orang Arab sebut mubtada, predikat mahzuf. Mahzuf ni digugurkan ataupun tak nampak dalam tulisan. Kita tak boleh ambil huwa sebab huwa ni dia punya, yang sebelum ni punya. Tiada satu pun Tuhan melainkan Dia, kena keluarkan satu lagi huwa. Jadi daripada penerangan tu nampak macam bawah ni lebih complicated sikit daripada yang atas. Jadi yang paling senang nak bagi alasan ialah hayyul qayyum. Kalau ditanya kenapa baca pada atas, sifat kepada Allah, perkataan Allah pada atas. Kalau kita baca hayyul qayyum, kenapa pada depan? Dia khabar. Khabar, okey, khabar. Predikat. Mana ceritalah. Mana subjek dia? Mana subjek dia? Subjek dia tersembunyi. Mana? Tu. Jadi panjanglah cerita dia, kita kena keluarkan huwa. Huwa ni kembali kepada Allah. Okey? Baik.
Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Okey, terima kasih pada tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang ada pada malam ini yang mendengar dan kalau ada sebarang cadangan komen penambahbaikan untuk penambahbaikan boleh share, boleh masukkan dekat dalam message dekat dalam message, ruangan message, komen, like, share dan sebagainya supaya saya boleh berkongsi lagi banyak tips-tips ataupun perkataan-perkataan yang ada di dalam bahasa Arab untuk saya kongsikan dengan kita masyarakat Melayu supaya kita ni sekurang-kurangnya tidaklah celik, tidaklah buta bahasa Arab, sekurang-kurangnya kita tahu tak banyak pun sikit. Okey, dan insya-Allah dalam dalam sesi yang akan datang, dalam sesi Facebook Live yang akan datang, saya akan mengulas satu lagi perkara yang ada kaitan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selepas tu sambungannya wa atubu ilaih. Kita nak baca wa atubu ilaih ataupun kita nak baca wa atubu ilaih. Ya, nantikan sesi perkongsian Facebook Live saya yang akan datang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.